yang sahih di RPM #MyPRU15. Terima kasih kerana memilih berita perdana edisi khas penamaan calon PRU15. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Tiada calon menang tanpa bertanding, 6 pencalonan ditolak. Semua calon BN kekal dokong Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Proses penamaan calon bagi PRU ke-15 berjalan lancar. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan 945 calon bertanding, 108 daripadanya calon bebas. Tiada calon menang tanpa bertanding, manakala 6 borang pencalonan ditolak. Untuk analisis penamaan calon kerusi Parlimen, kita bersama Andy Rizal Rohadian. Gendang perang sudah dipalu, obor pilihan raya sudah dinyala, semboyan telah dibunyikan. Bermula kempen bagi PRU ke-15, ibu segala pilihan raya. Saudara, sebanyak 27 parti bertanding mewakili 5 gabungan. Turut bertanding PSM, PBM dan juga Warisan. Beberapa parti baharu juga diberi kepercayaan oleh gabungan masing-masing untuk bertanding pada PRU ke-15. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menghadapi saingan 3 penjuru dalam misi mempertahankan kerusi Parlimen BRA yang disandangnya sejak tahun 2004. Pengerusi BN yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bertanding bagi mempertahankan kerusi Parlimen Bagan Datuk. Pengerusi Pejuang, Tun Dr. Mahathir Mohamad juga kekal bersaing di Langkawi. Begitu juga dengan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang yang berdepan pertembungan 4 penjuru di Parlimen Marang. Manakala Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, berdepan pencabar dari BN dan PH bagi mengekalkan kerusi Pagoh. Di Parlimen Batu, bekas Naib Presiden PKR Tian Chua mencipta kejutan apabila bertanding sebagai wakil bebas. Tian Chua berdepan pertembungan 10 penjuru saingan tertinggi bagi PRU ke-15. Turut jadi tumpuan pencalonan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim dan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib masing-masing di Parlimen Arau dan Maran. Kedua-dua ahli UMNO itu bersaing atas tiket PN. Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi turut bertanding sebagai calon PN di Beloran. Ketua Armada Bersatu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal pula mewakili PAS di Parlimen Machang. Manakala 2 bekas ahli PAS bertanding atas tiket BN. Datuk Cik Abdullah Maknawi akan mempertahankan kerusi Tumpat, manakala Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali di Kuala Nerus. Kerusi panas, Parlimen Tambun menyaksikan pertembungan 4 penjuru membabitkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Mereka berdepan 2 lagi pencabar dari BN dan juga Pejuang. Parlimen Gombak pula memperlihatkan saingan mendebarkan 5 penjuru antara calon PN Datuk Seri Muhammad Azwin Ali dengan anak muridnya Datuk Seri Amiruddin Syari dari PH serta Datuk Megat Zulkarnain Omardin BN. Juga Datuk Dr. Aziz Jamaluddin Muhammad Tahir yang mewakili Pejuang dan calon bebas Zulkifli Ahmad. Khairi Jamaluddin dicabar 6 calon masing-masing mewakili PN, PH, Pejuang, PRM serta 2 calon bebas untuk merebut kerusi Parlimen Sungai Buloh. Kerusi Simpang Renggam juga panas.
apabila bekas Menteri Besar Johor yang mewakili BN, Datuk Seri Hasni Mohamad akan bertembung dengan calon PH, Dr. Mazli Malik, Muhammad Fazrul Kamad PN dan Kamal Kusmin dari Pejuang. Saudara Parlimen Kuala Selangor menyaksikan pertarungan sengit 4 penjuru. Calon BN, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ditentang 3 pencabar masing-masing dari PN, Pejuang dan penyandang Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dari PH. Baik, selamat berjuang untuk semua calon bertanding bagi PRU ke-15. 14 hari yang sibuk untuk mendapat mandat rakyat. Bagi para pengundi, inilah masanya untuk anda semua memilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihan anda untuk masa depan negara yang tercinta. Ayuh mengundi demi Malaysia. #MyPRU ke-15, #yang sahih di RTM. Tadi analisis penamaan calon PRU 15 oleh Andy Reza Rohadian. Terima kasih Andy. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berpuas hati dengan proses penamaan calon di seluruh negara. Beliau berterima kasih kepada semua pihak, terutama pasukan keselamatan yang memastikan kelancaran proses berkenaan. Saya ucapkan terima kasih kepada SPR kerana berjaya mengendalikan proses penamaan calon dengan cemerlang. Tidak ada isu yang timbul sejak daripada pukul 9 pagi tadi dan semuanya berjalan dengan lancar. Perdana Menteri ditemu bual RTM selepas menyerahkan borang pencalonan di Bera Pahang. Tiada lagi istilah menang mudah di mana-mana kerusi. Perdana Menteri yang juga calon BN bagi Parlimen Bera berkata, calon diingatkan tidak mudah berasa selesa. Jadi kita tidak boleh rasa selesa, rasa komplesen. Dan setiap calon mempunyai kekuatan masing. Walaupun saya kata saya yakin menang di Bera, tapi kepada jentera saya tidak boleh mengambil mudah. Tidak boleh mengambil mudah terhadap setiap calon yang bertanding. Jadi kita mesti bekerja terus sehinggalah pengumuman dibuat pada malam 19 bulan dan barulah kita boleh kata yang kita sudah menang. Calon Perdana Menteri dan poster boy bagi BN kekal Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Justru pengundi diminta tidak terpengaruh dengan dakwaan pihak tertentu yang mengatakan sebaliknya. Setakat ini tidak ada keputusan daripada MT yang mengatakan sebaliknya. Keputusan untuk saya menjadi poster boy ataupun calon Perdana Menteri selepas PRU 15 diputuskan oleh Majlis Tertinggi, diputuskan oleh Mesyuarat Agung ataupun PAUB, Perhimpunan Agung UMNO. Dan baru-baru ini 156 bahagian daripada 190 bahagian membuat usul mencadangkan saya sebagai calon Perdana Menteri selepas PRU 15. Perkara itu tidak di-reverse, tidak ada mesyuarat yang memutuskan sebaliknya. Padanya apa yang diputuskan still stand. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan BN ialah parti yang memperjuangkan hak rakyat. Justru proses pengguguran calon dan pencalonan muka baharu satu perkara biasa dalam proses pilihan raya. Because siapa pun yang nak bertanding, tujuan dia sama untuk memastikan BN menang. Bukan yang penting, saya sebutkan bahawa yang penting bukan individu.
penting adalah parti. Prinsip itu menurut beliau perlu dipegang supaya perjuangan kepada parti kekal utuh. Ketua Pemuda UMNO. Semua calon BN kekal mendukung Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri. Jelas calon BN Sungai Buloh Khairi Jamaluddin, tidak wujud individu lain akan dilantik ke jawatan itu jika BN menang pilihan raya kali ini. Naratif ini mesti diperjelaskan sekarang juga. Calon Perdana Menteri Barisan Nasional adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya akan mendukung Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri seperti mana yang diumumkan oleh Datuk Seri Zahid sendiri. Beliau ditemui media di Pusat Penamaan Calon Parlimen Sungai Buloh. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lampin, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak, menjaga kebersihan persekitaran, mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul, menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Parlimen Ampang menyaksikan pertembungan 9 penjuru. Ia diumumkan Pegawai Pengurus Bahagian Pilihan Raya Ampang, Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, dengan tiada borang pencalonan ditolak. Saya faham ketiga-tiga YB ini mereka ada kekuatan mereka berdasarkan pengalaman mereka. Sepermekasaan anak muda di Ampang adalah agak penting sebab saya rasa bila ada calon anak muda, kami membawa satu indikasi kepada anak-anak muda bahawa penyertaan mereka dalam bidang politik adalah agak penting. Antara calon yang bertanding termasuk Perikatan Nasional, Pakatan Harapan dan Pejuang.
Dalam pada itu, penyandang kerusi Parlimen Putrajaya 4 Penggal Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur ditentang calon Perikatan Nasional Datuk Dr. Razi Jidin. Turut bersaing calon PH, Pejuang dan 2 calon bebas. Proses penamaan calon kerusi Parlimen Gombak berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu. 5 calon berentak bagi kerusi ini. Kita bukan hanya bekerja hari ini ataupun minggu lepas. We have served our people daripada 2018 sebaik saja PRU yang ke-14 berakhir. Dan saya dah katakan tadi, Gombak ni dia agak unik sikit sebab dia mempunyai ketiga-tiga komposisi penduduk, T20, M40, B40, kampung, taman, high end, semua ada di Gombak. Dan kita dah buat engagement kita bukan sekarang, dan dalam apa jua keadaan sekalipun, Gombak ni kita tahu pernah ada ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Beliau berdepan saingan daripada penyandang kerusi Datuk Seri Azmin Ali dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari. 2 lagi calon, Datuk Dr. Aziz Jamaluddin Muhammad Tahir dari Pejuang dan calon bebas Zulkifli Ahmad mewakili Parti Bahtera Sejahtera Malaysia. Di Parlimen Kuala Selangor menyaksikan pertandingan 4 penjuru yang melibatkan calon Barisan Nasional Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Pakatan Harapan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Muhammad Syahid Rosli Pejuang dan Ustaz Muhammad Nur Saha Perikatan Nasional PAS. InsyaAllah kita harapkan dan doakanlah supaya Barisan Nasional dapat merampas kembali kerusi Parlimen 096 Kuala Selangor. Parlimen Ketereh menyaksikan saingan 4 penjuru. Pada sesi penamaan calon, penyandang kerusi Tan Sri Anwar Musa hadir menemani calon baharu Marzuani Ardila Arifin. Calon Perikatan Nasional Major Jeneral Bersara Datuk Khair Muhammad Noor bertanding menggunakan logo PAS. Turut bersaing calon PH Rahimi L. Muhammad dan Hanif Ibrahim mewakili Putra. Turut berlangsung pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Bugaya Sabah. Pencalonan melibatkan pertembungan 7 penjuru. BN mempertaruh Abdul Aziz Muhammad Ibnu. Beliau ditentang calon Pejuang Muhammad Hassan Abu Bakar dan Kharil Pengiran Kuraini dan dari Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Turut bersaing calon Parti Warisan Jamil Hamzah, PH Arastam Pandorok dan Nazmah Wati Wali mewakili Parti Bangsa Malaysia serta calon bebas Zulfadli Syih Ahmad. Kerusi Dun Bugaya kosong sejak November 2020. Penganalisis politik menyifatkan PRU 15 paling sengit dalam sejarah pilihan raya negara. Banyak kerusi menyaksikan saingan lebih banyak calon berbanding PRU sebelum ini. Menurut penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, ia merupakan satu perubahan dalam proses pendemokrasian politik di negara ini. Bagi saya, adilnya ramai ini merupakan satu yang menampakkan kesungguhan ke atas pertarungan yang sengit. Waktu yang sama, mungkin mereka merasakan mereka boleh mewakili kelompok masyarakat situ dan mereka merasakan bahawa kalaulah ada pengundi yang tidak mahu gabungan besar ini, calonnya ditampilkan ada satu pilihan alternatif lain untuk mewakili mereka. Tambah beliau, perubahan demografi dari segi peningkatan bilangan pengundi juga turut menyumbang. Sementara itu, beliau menasihati semua calon agar berkempen secara berhemah dan bermoral dengan penampilan dasar serta polisi yang mengutamakan kepentingan rakyat.
macam mana nak tukar alamat tempat mengundi dari Perlis ke Kuala Lumpur? Marilah mari. Caranya adalah pemilih perlu menukar alamat pada kad pengenalan di Jabatan Pendaftaran Negara JPN kerana pihak SPR akan menggunakan alamat pada kad pengenalan anda untuk mendaftar alamat tempat anda mengundi. Selepas tukar alamat pada kad pengenalan, barulah anda boleh membuat pertukaran alamat tempat mengundi dengan SPR, sama ada di Pejabat SPR HQ, Pejabat SPR Negeri, Pejabat Pos atau di laman sesawang myspr.spr.gov.my secara dalam talian. Mudah bukan? #FaktaPRU. Jumpa lagi. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban. Baik, lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Terima kasih kerana setia bersama Berita Perdana. Perkembangan PRU di Perak, 320 calon layak bertanding di 24 kerusi Parlimen dan 59 DUN. Pencalonan melibatkan kombinasi muka baharu dan lama. Wartawan Nur Ain Abu Bakar memperincikannya. PRU 15 menyaksikan peningkatan kawasan yang ditandingi lebih daripada 3 calon. Kebanyakannya pertembungan 4 penjuru termasuk di 3 kerusi panas iaitu Bagan Datuk, Tambun dan Larut. Pertembungan paling ramai melibatkan Parlimen Sungai Siput dengan 7 penjuru. DUN cenderung turut menyaksikan 7 calon yang berentap merebut kerusi itu. Kerusi Tanjung Malim menyaksikan pertembungan 6 penjuru antara Timbalan Presiden MCA Datuk Dr. Mahan Sun, calon bersatu Datuk Noli Ashili Muhammad Razi serta 4 lagi calon dari PH, Pejuang dan 2 bebas. Pertembungan 6 penjuru juga dicatat di Parlimen Tapah melibatkan Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Sarabanan menentang calon PH, PN, Warisan, Pejuang dan bebas. BN Perak turut menampilkan muka baru termasuk Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang diberi amanah mempertahankan kubu kuat BN di Parlimen Gerik. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad kekal bertanding di DUN Kota Tampan. Selain BN, PH dan PN turut bertanding di kesemua 59 kerusi DUN Perak. Dengan berakhirnya proses penamaan calon ini, maka bermulalah tempoh berkempen. Walau apapun strategi yang digunakan, berkempenlah secara berhemah bagi menawan hati pengundi. Berpolitiklah secara matang. Nur Ain Abu Bakar, yang sahih hanya di RTM, #MyPRU15. Di Pahang, 14 kerusi Parlimen dan 42 DUN menjadi taruhan. 35 muka baharu ditampilkan BN. Selain kerusi tumpuan di Bera yang ditandingi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bentong juga antara kerusi tumpuan. Bekas Presiden MCA Tan Sri Liao Tiong Lai kembali diberi peluang mempertahankan kerusi yang pernah dimenanginya. Ia menyaksikan pertembungan 5 penjuru antara BN, PN, PH dan 2 calon bebas. Daripada keseluruhan 14 kerusi Parlimen di negeri ini, 8 kerusi ditandingi calon muka baharu. Antaranya Datuk Seri Sheikh Muhammad Puzi Sheikh Ali di Parlimen Pekan menggantikan penyandang sebelum ini iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak.
Bagi kerusi DUN pula, 27 daripada 42 kerusi ditandingi calon muka baharu daripada BN. Sementara itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail kekal memilih kawasan DUN Jelai untuk ditandingi beliau. Beliau merupakan penyandang kerusi DUN itu sejak 2004. Antara calon baharu bagi kerusi DUN yang menjadi perhatian ialah Ketua Pemuda UMNO Pekan Datuk Muhammad Nizar Najib yang bertanding di DUN Peramujaya. Calon BN Pahang pada PRU 15 diangkat daripada pelbagai peringkat dengan 30% daripadanya calon muda berusia bawah 45 tahun. Perikatan Nasional PN Pahang pula mempertaruh 56 calon untuk bertanding di semua kerusi parlimen dan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Pahang. Manakala Pakatan Harapan PH meletakkan 14 calon bagi kerusi parlimen dan DUN di negeri itu. Untuk fokus PRU di Perlis, kita ikuti laporan disediakan wartawan Sofi Syamsuddin. Antara yang menjadi tumpuan di Parlimen Padang Besar ialah kerusi DUN N01 titik tinggi apabila 6 calon bersaing di DUN tersebut termasuk Datuk Zahidi Zainul Abidin yang turut sama bertanding kerusi Parlimen atas tiket bebas. Manakala DUN N03 Cuping, persaingan 3 penjuru melibatkan penyandangnya daripada BN, Asmaiza Ahmad, bakal ditandingi 2 lagi calon iaitu Saad Seman, PN dan Natawut Singh, PH. Di Parlimen Kangar iaitu DUN N06 Bintong, Menteri Besar Perlis yang juga penyandang kerusi Datuk Seri Azlan Man akan berdepan persaingan 6 penjuru melibatkan calon pejuang, warisan, PHPN dan bebas. Di Kangar juga bakal menyaksikan dua beradik yang bertanding di dua kerusi DUN berbeza iaitu mewakili PN Asrul Imran Abdul Jalil di DUN N10 Kayang dan PKR Asrul Nizar Abdul Jalil DUN N07 Sana. Selain itu, di Parlimen Arau seramai 25 orang calon bertanding di 5 kerusi DUN dan 1 kerusi Parlimen. Di DUN N11 Pau, pertembungan 4 penjuru dijangka sengit apabila kesemua calon yang bertanding merupakan calon muka baharu selepas penyandang kerusi itu berpindah ke N13 Gua Sanji yang merupakan salah satu kubu kuat PAS. PKR pula meletakkan kepercayaan kepada calon lepasan Universiti Malaysia Perlis yang berusia 23 tahun di N12 Tambun Tulang bakal memberi saingan kepada 3 lagi calon termasuk bekas penyandangnya Datuk Ismail Kasim. Manakala pengurusi Perikatan Nasional Perlis Muhammad Syukri Ramli yang mewakili PAS akan mempertahankan kerusi DUN N15 Sanglang melawan 3 lagi pencabar dari BN, PH dan Amanah. Secara keseluruhannya, PRU kali ini dijangka bakal membawa satu perubahan besar dalam politik Perlis. Sofi Syamsuddin, Berita RTM, yang sahih di RTM. Malaysia menjadi impian kita semua pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat, menentukan pucuk pimpinan negara. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita. Hak memilih, peluang membantu negara terus maju dan sejahtera. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Mari, pergi mengundi. Jangan lupa kewajipan para negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menerusi model ramalan cuaca yang terkini, dijangkakan bermula 8 sehingga 9 November nanti, terdapat kawasan penumpuan angin terutamanya di sekitar bahagian pantai timur Semenanjung dan juga barat negeri Sarawak. Dan keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan kelembapan dan sekaligus boleh menyebabkan keadaan hujan berterusan untuk berlaku di sekitar kawasan yang terbabit. Oleh itu, orang awam dinasihatkan untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan sebarang amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
Baik, seterusnya menerusi paparan imej gemar radar yang terkini pula, diperhatikan keadaan hujan lebat berserta terbuk petir yang berlaku sejak dari petang tadi melibatkan negeri-negeri di utara dan juga pantai timur Semenanjung sudah semakin reda walau bagaimanapun ianya masih lagi dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan lebat berserta terbuk petir juga masih lagi dicerap sedang berlaku di kebanyakan kawasan melibatkan negeri Sarawak, juga di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah, dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan juga boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada awal pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan potensi untuk keadaan hujan untuk berlaku terutamanya di sekitar kawasan perairan Selat Melaka Utara dan juga kawasan perairan negeri Kelantan dan juga Terengganu menjelang awal pagi esok yang boleh memberikan kesan keadaan cuaca mendung dan juga hujan terutamanya di kawasan pesisiran pantai negeri Terbabit pada pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hanya kehangatan pilihan raya, Piala Malaysia juga semakin hangat. Baik, untuk perinciannya kita bersama rakan penyampai Syairul. Teruskan. Baik. Selangor FC enggan di label pasukan pilihan. Jentera serangan City kembali mantap. Salam sejahtera, saya Syahrul Islam. Dalam edisi sukan malam ini, kita mulakan dengan perkembangan suku akhir pertama Piala Malaysia 2022. Ketua Jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho enggan meletakkan pasukannya sebagai pasukan pilihan pada pertemuan menentang Negeri Sembilan FC di Stadium MBPJ esok. Menurut bekas jurulatih kebangsaan itu, skuad Hobin Jan Hobin ketika ini memiliki pemain berkualiti yang mampu memberi kesukaran buat anak buahnya. Atau peluang bermain di stadium MBPJ untuk mendapat satu keputusan keyakinan untuk bekalan ke away game nantilah. Kita pun sentiasa kita berjaga-jaga apabila kita menyerang kerana kita tahu kekuatan Negeri Sembilan adalah dari counter attack mereka. Sementara itu, pemain pertahanan Selangor FC Yazan Al-Arab berharap episod hitam tewas 2-3 kepada Negeri Sembilan dalam saingan Piala FA tidak berulang. This is football. If we don't focus all 90 minutes, you lose the game. We will focus whole game, inshallah, and we will take what we want from this game. Baik, sementara itu Terengganu FC, TFC tetap waspada ancaman Kuala Lumpur. KL City FC menjelang aksi suku akhir pertama di Stadium Ceras malam esok.
Pengendalinya Muhammad Hafizi Zain akui misi sukar menanti mereka walaupun rekod pertemuan sebelum ini memihak skuad penyu. Menurut Nafuzi, 2 kemenangan terdahulu dalam saingan Liga Super musim ini tidak boleh dijadikan ukuran kerana Piala Malaysia memiliki aura berbeza. Apatah lagi bermain di tempat lawan, pengendali berusia 44 tahun itu menyifatkan tugas berat menanti barisan pemainnya. Beliau percaya skuad bimbingan Boyan Hodak pastinya telah bersiap sedia dengan barisan skuad utama untuk mempertahankan trofi yang dimenangi tahun lepas. Mengenai kesebelasan utamanya, jurulatih kelahiran Kelantan itu berkata akan terdapat sedikit perubahan di bahagian pertahanan selepas kehilangan Syahrul Nizam Ros Hasni. Syahrul Nizam tidak dapat beraksi selepas menerima layangan kad merah pada pertemuan dengan Seri Pahang FC tempoh hari. Baik, ini pula perkembangan hoki Piala Sultan Azlan Shah 2022. Malaysia meneruskan cabaran di kejohanan malam ini apabila turun menentang Mesir di Ipoh. Anak buah Arul Slevaraj turun dengan misi mencari kemenangan pertama. Selepas 2 perlawanan, skuad negara mencatat tewas 0-3 menentang Korea Selatan dan seri 1-1 ketika bertemu Pakistan. Malaysia sepatutnya menghadapi pasukan Afrika Selatan pada perlawanan ketiga semalam. Namun, pertemuan itu terpaksa ditunda akibat hujan lebat selepas 14 minit perlawanan bermula. Kedua-dua pasukan akan sekali lagi bertemu esok pukul 5 petang. Pada pertemuan tersebut, Afrika Selatan mendahului 1-0 hasil jaringan padam pada minit ke-11. Pada perlawanan malam ini, skuad bimbingan Arul akan meneruskan usaha mereka meraih 3 mata pertama. Beralih ke perkembangan para Sukma MSN 2022. Atlet para Kedah dan Nation Govinda Rajan terus cemerlang apabila membantu menyumbangkan 2 lagi pingat emas buat kontingennya. 2 pingat berkenaan diraih atlet berusia 25 tahun berkenaan menerusi kategori kompaun lelaki terbuka dan kompaun berpasukan lelaki. Dalam kategori kompaun lelaki terbuka, anak kelahiran Kulim itu berjaya merangkul pingat emas selepas menumpaskan saingan rapatnya Muhammad Saiful Rizal Muhammad Sakhir dari Pulau Pinang dengan 694 mata. Manakala gangsa menjadi milik pasukan Perak Muhammad Zafir Rahman Mat Saleh dengan 647 mata. Skor dengan Olympic round dekat Miss Team dengan double pun okey jugalah. Puas hati. Untuk bapa saya. Boleh ceritakan sikit kenapa? Sebab sebelum ni bapa saya cakap sebelum ni tak ada menang. Dia pun cakap tak apa. Yang ni bukan time kau. Ada time masa tu kau tunjuklah. The Nation juga berjaya meraih pingat emas dalam kategori kompaun berpasukan lelaki bergandingan bersama Azrul Abdul Rashid. Pingat perak pula berjaya menjadi milik pasukan Kuala Lumpur dan gangsa milik pasukan Sabah. Secara keseluruhan, The Nation telah mengutip 3 emas dan 1 perak setakat ini. Selepas ini katanya tumpuan akan diberikan bagi kelayakan Paralimpik 2024 di Paris. Sementara itu, atlet para memanah Perak Nur Jonathan Abdul Jalil menyatakan kesyukuran apabila memenangi 2 pingat emas pada hari ulang tahun kelahirannya hari ini. Atlet berusia 27 tahun itu meraih pingat berkenaan dalam kategori kompaun terbuka wanita dan kompaun berpasukan campuran. Nur Jannatun merangkul emas pertamanya hari ini dalam kategori kompaun wanita terbuka selepas menumpaskan atlet Pulau Pinang Nazirah Mat Nur dengan 637 mata. Pingat gangsa dimenangi wakil Terengganu Nur Haslina Surya Muhammad dengan 466 mata. Saya bersyukur apa yang dirancang Allah bagi lebih daripada apa yang kita orang rancang. Alhamdulillah, Allah pemudahkan semua sekali hari ini urusan saya dengan tim saya. Saya bersyukur sangat. Target adalah 2 medal emas, tapi kita orang buat setakat ini dapat 3. Emas keduanya pula diperoleh dalam kategori kompaun berpasukan campuran bersama Muhammad Zafir Rahman Mat Saleh. Pingat perak menjadi milik pasukan Kedah, manakala pingat gangsa milik pasukan Pulau Pinang.
Saudara, beberapa pencapaian membanggakan dan isu panas menjadi tumpuan peminat sukan tanah air sepanjang minggu ini. Antara yang menjadi perbualan hangat adalah kejayaan beregu badminton wanita Perlitan dan M. Tinah yang muncul juara terbuka Perancis. Kita ikuti sorotan yang disediakan. Perli dan Tinah menamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di terbuka Perancis dengan penuh bergaya apabila menewaskan pasangan Jepun Mayu Matsumoto Wakana Nagahara pada aksi final di Paris. Ini gelaran kedua mereka dalam jelajah BWF sejak merangkul gelaran sulung di terbuka Switzerland Mac tahun lalu. Kemenangan ini juga menyaksikan Perli dan Tinah mencipta sejarah menjadi beregu wanita pertama Malaysia meraih gelaran kejohanan ini sejak Wong Pei Ti Chin Yi Hui muncul naib juara pada edisi 2008. Dua klub Liga Super, Sarawak United dan Melaka United terpaksa melupakan saingan Liga Malaysia tahun hadapan. Kedua-dua pasukan tersebut gagal dalam rayuan mereka untuk permohonan pelisinan kebangsaan. Sebelum ini, Sarawak United didapati gagal memenuhi kriteria kewangan dan kesukanan serta mempunyai 2 kes dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Melaka United pula didapati tidak mengemukakan bukti pembayaran tunggakan gaji pemain dan pegawai sehingga Ogos 2022 serta tidak menyerahkan dokumen-dokumen berkaitan bagi memenuhi syarat kriteria kewangan. Proses menaik taraf Stadium Nasional di Bukit Jalil akan bermula sebaik sahaja saingan Piala AFF 2022 berakhir. Perkara itu dimaklumkan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan KBS Datuk Jana Santiran Munayan. Jelas beliau, ketika ini KBS serta beberapa pemegang taruh sedang membincangkan perkara tersebut. Namun, keutamaan kini adalah menyelesaikan jadual perlawanan Piala AFF yang bakal berlangsung pada 20 Disember 2022 hingga 9 Januari 2023 diikuti perlawanan bersahabatan antarabangsa Tier 1 skuad Harimau Melaya. Pelumba cilik negara Kabil Irfan Azlan cipta sensasi di Valencia, Spanyol. Kabil catat kejayaan mengagumkan apabila berjaya menaiki podium pada perlumbaan Super Final di Kejuaraan Dunia FIM MiniGP 2022 di Lita Ricardo Tormo. Kabil yang baru berusia 10 tahun menamatkan perlumbaan ketiga yang dikenali sebagai Super Final di kedudukan ketiga. Pelumba berasal dari Terengganu itu turut menamatkan kempen musim ini di tangga keempat keseluruhan. Selangor dinobatkan sebagai juara Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia IJPAM. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakimah Yusof, 21 kontingen yang terdiri daripada agensi-agensi agama seluruh negara telah menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi. IJPAM 2022 mempertandingkan 7 acara sukan. Kita rasa sangat berpuas hatilah dengan semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh semua pasukan dan semangat ukhuwah juga yang kita harap, sebagaimana yang kita harapkan dapat dipamerkanlah oleh semua kontingen. Beliau bercakap demikian selepas merasmikan majlis penutup IJPAM di Bangi, Selangor. Tempat kedua keseluruhan dimenangi Sabah manakala Johor berada di tempat ketiga. Turut diadakan adalah perarakan perbarisan oleh 21 kontingen bersama maskot masing-masing yang menyaksikan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menjadi johan perarakan. Untuk edisi 2023, Sabah bakal menjadi tuan rumah. Baik, untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Pengurus Manchester City Pep Guardiola meluahkan rasa lega selepas meledak berbisanya Erling Haaland dilihat semakin pulih dan mungkin diturunkan pada aksi dengan Fulham malam ini. Himself, his opinion, the doctor's opinion. Guardiola sebelum ini enggan mengambil risiko menurunkan Haaland pada pertemuan Liga Juara-Juara menentang Sevilla Rabu lalu. Ini kerana penyerang Norway tersebut mengalami kecederaan ketika menentang bekas kelabnya Borussia Dortmund dalam kempen sama seminggu sebelum itu. Haaland yang membuat penampilan sulung di EPL selepas menyertai City musim ini telah meledak 22 gol dalam semua kejohanan. Sentuhannya pasti ditagih buat The Citizens yang kini ketinggalan 2 mata
di belakang pendahulu Arsenal. Bagaimanapun, juara musim lalu itu akan turun menentang Fulham tanpa kelibat Calvin Phillips dan Kyle Walker yang masih belum cergas sepenuhnya. Kita beralih ke kejuaraan tenis Paris Masters. Bintang Greece Stefanos Tsitsipas menempah tempat ke separuh akhir selepas menundukkan Tommy Paul dari Amerika Syarikat dengan straight set. Pilihan kelima kejohanan itu tidak berdepan laluan sukar apabila mudah mendominasi set pertama untuk menang 6-2. Paul yang menyingkirkan Rafael Nadal sebelum ini mempamerkan kebangkitan di set kedua namun belum cukup untuk mengatasi Tsitsipas apabila tewas 4-6. Tsitsipas terusnya akan bertemu bekas pemain nombor 1 dunia dan juara 6 kali Novak Djokovic untuk merebut tempat ke final. Terdahulu Djokovic yang juga juara bertahan menyingkirkan pemain Itali Lorenzo Musetti dalam satu lagi separuh akhir. Djokovic nyata berada dalam kelas tersendiri apabila menjinakkan Musetti 6-0, 6-3 untuk melangkah ke final. Dan ini perkembangan pusingan akhir WTA. Pemain nombor 5 dunia, Maria Sakkari mengekalkan rekod kemenangan di peringkat kumpulan dengan kemenangan 6-2, 6-3 ke atas Ons Jabeur dari Tunisia. Kemenangan itu menyaksikan Sakkari mara ke separuh akhir bersama naib juara kumpulan Aryna Sabalenka. Pada aksi tersebut, Sakkari beraksi cemerlang di set pertama dengan mendahului 5-1 sebelum melengkapkan kemenangan dengan mudah 6-2. Set kedua, pemain kelahiran Greece itu meneruskan dominasinya sekaligus memaksa Jabeur yang juga pemain ranking kedua dunia terpaksa akur dengan kekalahan 6-3. Kejayaan itu menyaksikan Sakkari akan berdepan pemenang di antara pemain Perancis Caroline Garcia dan Daria Kasatkina dari Rusia di separuh akhir. Sebelum itu, Aryna Sabalenka. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 5 November 2022. Saya Syarul Islam. Baik, lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Bertemu kembali. 16 bilik gerakan dibuka SPRM sempena PRU 15. Orang ramai boleh menyalurkan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa sepanjang proses pilihan raya. SPRM memaklumkan bilik gerakan terbabit beroperasi 24 jam sehari. Selain ibu pejabat, bilik gerakan khusus turut dibuka di setiap negeri. Orang ramai yang mempunyai maklumat salah laku berkaitan perjalanan pilihan raya boleh menghubungi talian tertera. Aduan turut boleh dikemukakan menerusi email. SPRM mengingatkan semua calon dan parti bertanding tidak melakukan aktiviti melanggar undang-undang.
Bukan setakat memiliki keindahan alam semula jadi, Lahad Datu Sabah turut terkenal dengan pelbagai hasil seni yang unik. Salah satunya batik alam. Baik, Ronda-Ronda Keluarga Malaysia kali ini membawakan kepada anda keindahan hasil seni itu yang dihasilkan di Kampung Tabanak, Lahad Datu. Kita saksikan. Sekarang ni saya dekat Kampung Tabanak ni, dekat sini ada industri batik. Ni baju-baju ni dan batik pun ada kat sini. Saya sendiri akan buat dan tunjukkan anda keunikan batik di Kampung Tabanak Lahad Datu ni. Saya bersama dengan Puan Irwan, seorang pengusaha batik dekat Lahad Datu ni kan. Kampung apa Puan? Kampung Tabanak, Lahad Datu. Tabanak Lahad Datu kan? Tabanak Lahad Datu. Puan, apa keunikan batik dekat sini dengan batik-batik kat luar ni? Buat masa sekarang ni keunikan tu memang saya nampak sangat sebab saya gunakan alam semula jadi. Iaitu inilah batik daun. Saya lebih suka panggil dia batik alam ataupun batik ekoprint. Batik alam, batik ekoprint. Samalah batik alam tu iaitu batik ekoprint. Batik ekoprint. Keunikan ni salah satu dekat situ lah. Keunikan dia kita gunakan daun, kita mengeluarkan urat-urat. Maksudnya kita pindahkan apa yang ada di daun ni ke kain. Okey Puan, kalau ada pengunjung atau pelancong datang ke Lahad Datu ni, dia nak cuba sendiri, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya bukannya lokal ilmu pun. Boleh share. Boleh share. Di sini anda turut berpeluang menghasilkan sendiri rekaan batik anda. Saya tengah cuba ni untuk buat batik dekat kampung ni, batik Sabah ni. Tapi tadi ada saya cakap dengan anda semua kat sini boleh orang kata cuba untuk buat batik tu. Diorang dah panggil lah. Diorang dah panggil. Tapi saya nak cuba yang ni. Saya tak nak lah. Tengok macam mana nanti kan. Keindahan dan keunikan di sini tidak terhenti dengan kesenian batik alam. Pelbagai lagi aktiviti menarik boleh dilakukan sepanjang kunjungan anda. Teruskan setia bersama Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM. Belum ajal, Hazel. Itulah situasi seorang saintis yang nyaris-nyaris menjadi mangsa jerung. Baik, kita saksikan dalam paparan hashtag malam ini. Seorang ahli biologi marine, Ocean Ramsey, nyaris melompat ke dalam mulut seekor jerung harimau ketika bersiap untuk menyelam. Jerung itu berenang ke tangga tempat di mana saintis itu merancang untuk melompat. Ramsey bagaimanapun kelihatan hanya ketawa kerana taktik si ikan jerung tidak menjadi. Dia mengetahui lebih awal apabila dilihat sekumpulan ikan kecil berenang berhampiran kawasan mereka dan dapat merasakan kehadiran ikan pemangsa itu.
Van Gogh, seekor anjing bertelinga satu yang pandai melukis menggunakan lidahnya, menarik perhatian warganet baru-baru ini. Dia yang dinamakan sempena artis Belanda Vincent van Gogh berusia 7 tahun dan telah diselamatkan dari gelandangan. Van Gogh melukis dengan cara menjilat mentega kacang di atas kanvas berbalut plastik yang telah diletakkan cat. Selepas menjadi tular, Van Gogh menerima publiciti hebat dan berjaya menjual 30 lukisan. Para penumpang di stesen metro Delhi dikejutkan dengan kehadiran monyet yang berkeliaran selepas berjaya melepasi pusat pemeriksaan keselamatan. Rakaman video pendek menunjukkan monyet itu berjalan-jalan di tempat awam dan bergerak ke arah pintu keluar. Sebelum ini, penduduk tempatan telah diingatkan mengelak daripada memberi makan kepada haiwan berkenaan kerana dikuatiri membahayakan penumpang pengangkutan awam. Berita perdana edisi 5 November 2022, edisi khas penamaan calon PRU 15 menutup tirainya di sini. Anda boleh dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. #MyPRU15. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.